Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Tajuk kita pada pagi ini masih lagi dalam tajuk ataupun topik berkait dengan hasad di bawah tajuk besar perkara-perkara yang merosakkan hati. Kadar kewajipan dalam menghilangkan kedengkian dari hati. Bila kita baca di huraian Imam Al-Ghazali rahimahullah di bawah tajuk ini, apa yang dimaksudkan adalah sejauh mana kita perlu membuang sifat hasad ataupun dengki daripada diri kita. Kerana hasad ini dia ada akarnya, dan akar ini berpunca daripada hati. Ini asal hasad itu daripada hati, kemudian bercambah menjadi reaksi ataupun amalan, tindakan. Asalnya hasad itu dalam hati, kemudian dia zahir pada ucapan, ucapan marah, ucapan mengumpat. Mana kita mengumpat seseorang dengan sebab kita benci, tidak suka nikmat yang dia sedang kecapi. Dan kemudian ada kalanya sehingga melahirkan tindakan, mana sesuatu yang kita lakukan untuk merugikan dia, untuk menjadikan dia rugi ataupun sakit ataupun hilang nikmat itu. Jadi sejauh mana kita perlu untuk membuang hasad itu? Adakah kalau dalam hati kita itu ada iri atau hasad, tapi tidak diterjemahkan dalam bentuk ucapan dan juga tindakan, apakah itu dimaafkan? Ataupun memang kita dituntut untuk buang hasad itu daripada hati itu sendiri. Ataupun nak buang daripada hati ini pun ada beberapa keadaan. Bolehkah kita nak buang perasaan iri itu sepenuhnya daripada hati? Itu akan dihuraikan dalam tajuk ini. Ketahuilah bahawa orang yang menyakiti pasti dibenci oleh tabiat manusia. Mana orang yang pernah menyakiti kita, pasti kita akan benci kepada dia. Biasanya anda tidak mungkin tidak membenci orang yang menyakiti diri anda. Apabila dia mendapatkan nikmat, maka tidak mungkin anda tidak membencinya sebelum anda mencapai tingkatan bahawa keadaan baik atau buruk yang dialami musuh adalah sama saja bagi anda. Jadi dalam situasi biasa kita sebagai insan biasa ni, manusia biasa ni, memang hampir mustahil lah tidak ada perasaan dengki atau iri terhadap orang yang menjadi musuh kita. Sehinggalah kita mencapai satu tahap, kita melihat semua makhluk di hadapan kita, sama ada kawan atau musuh, sama ada orang yang kita suka atau orang yang kita benci, mereka berada dalam hakikat yang sama, iaitu hamba Allah. Dan setiap yang berlaku pada mereka itu semuanya adalah takdir daripada Allah. Jadi bila kita berada, hati kita sudah berada pada penerimaan hakikat tersebut, pada ketika itu barulah mungkin kita kata tidak ada lagi iri hatta terhadap musuh. Tapi selagi mana hati kita itulah hati yang biasa, hati yang dimiliki oleh kebanyakan orang, maka mesti perasaan iri itu tetap ada, terutama sekali
kepada musuh. Bahkan anda senantiasa mendapati perbezaan antara keduanya di dalam jiwa anda. Ya, perbezaan di antara suka dan juga benci. Ya, maknanya kita akan suka kepada orang yang kita akan benci, kita akan iri kepada orang yang kita musuhi, dan kita akan kasih, kita akan sayang kepada orang yang baik dengan kita, ataupun orang yang tidak ada permusuhan dengan kita. Jika hal itu kuat dalam diri anda sehingga mendorong, bahkan anda sentiasa mendapat perbezaan antara keduanya dalam jiwa anda, dan syaitan pun senantiasa menggoda anda untuk membuat dengki kepadanya. Jadi itulah yang menjadi celah bagi syaitan. Kerana kita belum mencapai tahap yang kita sebut tadi, iaitu orang yang dia melihat semua pandangan yang ada di hadapan dia, dia melihat dengan pandangan yang satu, iaitu semuanya hamba Allah dan semuanya berlaku dengan takdir daripada Allah. Jadi bagi dia sama saja orang yang berbaik dengan dia pun hamba Allah, yang bermusuh dengan dia pun hamba Allah. Bukan makna dia redha, bukan makna dia redha kepada mereka, tapi dia redha kepada Allah. Dan dia redha ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tapi jika sekarang kita belum mencapai tahap itu, maka ada perbezaan hati kita. Dan perbezaan itulah yang cuba disuburkan oleh syaitan, supaya kita itu mana sifat dia panggil dalam hati kita itu menjadi negatif. Jika hal itu, dan syaitan pun sentiasa menggoda anda untuk buat dengki kepadanya. Jika hal itu kuat dalam diri anda hingga mendorong anda untuk menampakkan kedengkian, menampakkan makna menzahirkan. Yang menzahirkan kedengkian dengan perkataan. Jadi asalnya dia adalah hati saja. Dalam hati saja. Tapi syaitan ini dia akan cuba untuk menggoda kita supaya kita ini menzahirkan kedengkian dalam hati itu dengan perkataan atau perbuatan yang dapat diketahui dari lahiriah, sehingga dapat dilihat, orang pun dapat tengok. Asalnya orang tak tahu kata kita dengki atau iri, tapi dengan reaksi, dengan action yang terbit daripada diri kita itu, orang kan jadi tahulah bahasanya sememangnya kita iri terhadap seseorang. Yang dapat diketahui dari lahiriah anda dengan perbuatan-perbuatan anda yang bersifat ikhtiariyah, mana dengan pilihan sendiri, tidak terpaksa, maka anda adalah seorang pendengki, lagi bermaksiat dengan kedengkian anda. Jadi bila dengki dalam hati itu, dizahirkanlah ucapan, umpatan, kejian terhadap orang yang kita berhasad dengan dia, ataupun kita buat tindakan pula, kita buat komplot pula untuk menjatuhkan dia. Memang itu tidak syak lagi bahasanya kita ni memang seorang hasid, seorang pendengki. Kerana apa yang lahir daripada kita itu ikhtiariyah, benda yang kita mampu untuk tahan tapi kita tidak tahan. Jika anda menahan lahiriah, jika anda menahan lahiriah anda secara total, tetapi anda dengan batin anda menginginkan lenyapnya nikmat dan jiwa anda tidak pun benci keadaan itu, maka anda juga seorang yang berarti seorang pendengki lagi bermaksiat. Ini menjawab persoalan. Kalau tadi dengki itu ada dalam hati, disuburkan oleh syaitan sehingga menjadi dia panggil tindakan lidah dan tindakan anggota.
Itu jelas bahwasanya orang itu adalah hasid. Dalam bahasa Arabnya disebut hasudun asin, seorang dipanggil seorang penghasad yang berdosa dengan hasad dia tanpa khilaf. Tapi sekarang ni bagaimana jika perasaan hasad dalam hati itu tidak menjelma dalam bentuk tindakan, tapi sememangnya hasad dalam hati itu kuat dan dia memang menunggu orang itu hilang nikmat. Tapi bukan daripada dia. Mana dia menunggu, mana dia memang berhasrat sungguh-sungguh. Maknanya orang yang dia hasadkan itu jatuh rugi, mati ataupun hilang pangkat jawatan dan sebagainya. Tapi dia tidak ada reaksi daripada dia. Apakah dia tetap berdosa? Kata penulis iya. Tetap berdosa. Jadi kita dapat memahami bahawasanya hasad ini dia walaupun tidak menjelma dalam bentuk tindakan tetap berdosa, iaitu dosa hati. Dosa hati. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Yang mereka ingin, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Ini surah Al-Munafiqun. Yang mereka ingin supaya kamu, yang orang munafik, mereka mengingini supaya kamu menjadi kafir. Mana mereka iri dengan iman yang ada pada diri kamu. Tapi mereka tidak beriman, tidak mau beriman. Jadi sebab itu mereka nak iman itu keluar daripada kita, tetangga daripada kita. Dan kembali kita menjadi kafir. Seperti mereka, wa'alaikumsalam. Jika kamu memperoleh kebaikan, mereka bersedih hati. Jadi mereka iri jika kita mendapat kemenangan. Ya, wa in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kamu memperoleh kebaikan, ini orang kafir. Jika kamu memperoleh kebaikan, saya mereka bersedih hati. Dan jika kamu ditimpa dengan kejahatan, yafrahu biha, mereka gembira pula. Dan tempat kedengkian adalah hati, bukan anggota badan yang lain. Jadi orang yang dengki ni dia tetap berdosa. Dan tapi dosanya tidaklah setahap tadi. Walaupun dosa, tapi lebih berdosa lagi kalau dia menterjemahkan dengki itu dalam upah perbuatan. Kedengkian bukan mazlamah, yang tindakan kezaliman yang wajib dituntut kehalalannya, tetapi merupakan kemaksiatan antara anda dan Allah. Sebab dia berkait dengan hati. Jadi kita mesti minta ampun kepada Allah kerana kita membiarkan hati kita dalam keadaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak perlu kita berjumpa dengan orang yang kita hasadkan itu untuk minta maaf dan sebagainya, kerana kita tidak melakukan mazlamah, tindakan zalim kepada dia, dan tidak ada hak dia yang kita ambil. Cuma hati. Ya, kita berdosa kerana tidak menjaga hati kita daripada sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajipan menuntut kehalalan hanyalah dari sebab-sebab yang zahir pada anggota badan. Tapi kalaulah sifat dengkilah hati itu telah kita terjemahkan kepada ucapan dan juga perbuatan, itu kena minta halal lah. Sebagai contohnya, kita telah mengumpat dia. Ataupun kita telah memfitnah dia. Dengan iri yang ada dalam hati kita itu menyebabkan kita memfitnah dia. Maka yang itu perlulah istihlal. Kita jumpa dia, lalu kita minta ampun, minta maaf lah. Saya yang melakukan fitnah, menyebabkan fitnah terhadap kamu sebab saya iri terhadap dengki terhadap kejahatan kamu, jadi saya minta maaf. Dan kalau kamu nak saya bersihkan nama kamu, saya akan bersihkan. Ataupun kita mencuri, kita buat sesuatu sehingga menyebabkan harta benda dia rosak dan sebagainya, maka perlulah kita
tampung semula kerosakan tersebut. Jika anda menahan lahiriah, anda dan anda maksa hati anda untuk membenci apa yang secara tabiat muncul dari hati, iaitu keinginan akan lenyapnya nikmat, sehingga seolah-olah anda benci diri anda kerana apa yang ada dalam tabiat itu, lalu kebencian itu mewakili pihak akal, mana pengetahuan, menghadapi kecenderungan dari pihak luar, maka berarti anda telah melaksanakan kewajipan sepenuhnya. Jadi bila kita ni menahan iri atau dengki itu, memang oleh sebab kita ni manusia yang biasa, yang belum mencapai tahap para Nabi dan Awliya Allah yang melihat semua manusia itu dengan pandangan yang sama, iaitu hamba Allah yang berlaku, yang tertakluk dengan takdir Allah. Jadi walaupun kita ni manusia biasa dan memang dalam hati kita masih adalah bibit-bibit akar kepada iri, tapi jika sekiranya kita memadamnya, tiap kali iri itu nak muncul, kita akan gunakan ilmu kita yang kita pelajari, lalu kita mengawal akal kita dan kita berkata, wahai diri, jangan kamu iri kepada dia, jangan kamu dengki kepada dia, kerana nikmat yang dia peroleh itu adalah daripada Tuhan kamu, Tuhan yang kamu beriman dengannya. Lalu kita dapat memadam. Ya. Jadi bila kita dapat memadam sifat iri itu dengan pujukan berdasarkan ilmu dan juga berdasarkan rasional, ya, lalu tidak akan sampai kepada action, tindakan, maka kita telah melaksanakan kewajipan. Kita telah melaksanakan kewajipan yang wajib dari hati kita, iaitu kita tidak membiarkan hati kita dikuasai oleh iri dan dengki, dan kita juga melaksanakan kewajipan anggota di mana kita tidak mengumpat, kita tidak melakukan komplot ataupun sebarang tindakan untuk merosakkan orang lain. Adapun mengubah tabiat agar dapat menanggapi dengan tanggapan yang sama terhadap orang yang menyakiti dan orang yang berbuat baik, kegembiraan dan kesedihannya terhadap kenikmatan diperolehinya atau musibah yang menimpanya adalah sama saja, maka ini termasuklah hal yang tidak mudah dilakukan oleh tabiat selagi masih memandang kepada aspek dunia, kecuali jika telah hanyut dengan cinta Allah seperti orang yang mabuk kepayang. Jadi kata dia, adapun kita nak buang sepenuhnya, dia panggil perasaan orang panggil apa, perasaan apa kita nak sebut, perasaan orang kata apa, iri itu, sehingga tak ada langsung, sehingga samalah bagi kita, orang pandangan kita kepada musuh pun sama, pada kawan pun sama, itu dia kata memang sukar nak buang perasaan itu. Selagi mana kita belum mencapai tahap orang yang mana memandang dunia ini dengan pandangan yang sama, iaitu dia telah hanyut dalam cinta Allah. Dia tak cinta dunia lagi, bagi dia sama saja. Dan kita belum mencapai tahap itu. Bila kita belum mencapai tahap itu, maka apa yang perlu kita lakukan adalah setiap kali sifat sedia ada itu, sifat iri ataupun sifat jealous dia panggil itu, kepada orang itu nak merebak, kita segera kita kawal, itu saja. Kerana sifat itu masih ada dalam diri kita. Kerana kita belum lagi mencapai tahap orang yang benar-benar cinta kepada Allah, sehingga tidak berpaling lagi dan tidak memerhati lagi kepada dunia. Kerana kita ni sentiasa memberi, dunia ni masih lagi berpengaruh dalam hati kita. Jadi sebab itu apa yang mampu kita lakukan adalah membendung, dipanggil. Membendung, jangan sampai
kecintaan kita dunia itu menjadi hasad, menjadi dengki, apatah lagi melahirkan reaksi ataupun melahirkan action. Terkadang hati sudah tidak lagi memandang kepada rincian kepada hamba, keadaan hamba, tapi melihat semua dengan satu mata, iaitu mata rahmat. Dan memandang semua adalah hamba Allah. Perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan-perbuatan Allah. Mana ciptaan Allah. Ini mana hebatlah kalau orang dah sampai tahap itu. Dia memandang semua dengan rahmat. Hatta orang yang dia musuh dia pun dia akan mendoakan, ya Allah berilah hidayah kepada dia supaya dia masuk Islam. Ya Allah berilah taufik kepada dia. Dan supaya dia ini meninggalkan kejahatannya. Tapi kata dia selepas ini, kalau bagi kita sendiri, kalau hadir sekalipun perasaan itu hanyalah kilatan yang menyambar saja. Tidak lama. Kemudian setelah itu, hati kembali pada tabiat yang asal. Dan musuh pun, yakni syaitan pun kembali menggodanya dengan was-was. Apabila ia menghadapi hal itu dengan membencinya, dan setiap kali syaitan datang untuk menggoda dia, untuk menyuburkan sifat iri dan sifat hati itu menjadi orang panggil apa, kedengkian. Yang menjadi kedengkian dan seterusnya diterjemahkan dalam bentuk ucapan dan juga perbuatan. Dan bila syaitan cuba untuk mendatangkan was-was begitu dan dia menghadapinya, apabila ia menghadapi hal itu dengan bencinya, lalu dia membenci. Bila setiap kali hadir pujukan hati syaitan itu, dia lawan dengan kebencian. Membenci syaitan dan membenci ajakan syaitan. Maka sungguhnya ia telah menunaikan kewajipannya. Dia telah menunaikan kewajipannya. Jadi kesimpulannya senang saja tuan-tuan dan puan sekalian. Selagi mana jiwa kita ini belum mencapai jiwa yang sebagaimana disebut tadi, iaitu melihat makhluk dengan pandangan yang sama, iaitu pandangan rahmat dan redha, dan menganggap semuanya itu adalah hamba-hamba Allah yang segala yang berlaku pada mereka, termasuk sikap-sikap mereka itu semuanya adalah daripada Allah. Yang kita tidak redha dengan perbuatan mereka, tapi kita redha dengan ketentuan Allah SWT, maka kita sentiasa berdoa kepada Allah. Tidak ada iri lagi, tidak dengki lagi langsung terhadap mereka. Sebaliknya kita hanya hidup dengan Allah, cinta kepada Allah, mengharapkan rahmat untuk mereka, mendoakan taufik kepada Allah. Selagi belum kita mencapai tahap itu, maka apa yang kita perlu lakukan adalah yang kita bermujahadah. Yang mungkin itulah dipanggil ucapan yang mudah kita faham. Bermujahadah untuk kita membendung hati kita daripada segala sifat yang sifat-sifat keji, sifat-sifat mazmumah yang ingin disuburkan oleh syaitan. Kita membenci syaitan dan benci semua ajakan syaitan. Maka kita telah menaikkan kewajipan. Sebahagian orang berpendapat bahawa ia tidak berdosa apabila kedengkian tidak tampak dalam berbagai anggota badannya. Ini dia bawa pandangan yang lain sikit. Dia kata iri dalam hati ini walaupun timbul, selagi mana tidak diterjemahkan dalam bentuk reaksi dan action, dalam bentuk kata-kata dan juga perbuatan, maka tidak berdosa. Tapi nanti pengarang Imam Ghazali kata ini tidak rajih. Yang rajihnya, kalau kita tidak membendung
sikap ataupun sifat hasad daripada hati. Tidak bendung. Biarkan, maknanya walaupun dia tidak kita ucapkan dan tidak kita melakukan sembarang tindakan, tapi masih ada hasad, iaitu kita mengharapkan nikmat yang sedang dikecapi oleh orang lain itu hilang, tetap berdosa. Tapi ada pandangan kata tidak berdosa. Selagi mana dia berada dalam hati, tidak berdosa. Tapi yang rajihnya berdosa. Sebagian orang pendapat bahawa ia tidak berdosa apabila kedengkian tidak tampak dalam berbagai anggota badannya. Berdasarkan riwayat ni Al-Hasan, Hasan Basri, bahawa ia ditanya tentang kedengkian. Lalu ia berkata, sembunyikanlah kedengkian. Kerana sesungguhnya ia tidak membahayakanmu selama tidak kamu tampakkan. Tidak kamu zahirkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Jadi jalan keluarnya dari kedengkian ialah tidak melakukan pelanggaran. Mana jangan terjemahkan dalam bentuk udwan. Dan dalam bentuk dipanggil umpatan, dalam bentuk komplot dan sebagainya. Tetapi yang lebih utama ialah membawa hal itu kepada apa yang telah kami sebut di atas. Iaitu hendaknya ada kebencian dari sisi agama dan akal dalam melawan kecenderungan tabiat dalam menghendaki lenyapnya nikmat dari musuh. Yang mana tak cukup sekadar dipanggil kita tidak menzahirkan saja. Bahkan untuk mengelak hati kita berdosa, kata dia hendaklah ada kebencian. Mana kita menggunakan akal kita, menyatakan kepada jiwa kita, wahai jiwa, wahai diri, jangan kamu hasad pada dia. Kerana hasad itu dibenci oleh Allah. Maknanya tidak cukup dengan kita menahan anggota, menahan lidah saja. Sebaliknya, perlu dalam hati kita ada kebencian terhadap diri dan juga hasad itu. Kerana dia dibenci oleh Allah Ta'ala. Kebencian tersebut akan mencegahnya dari pelanggaran dan tindakan menyakiti orang lain. Kerana semua nas tentang kedengkian menunjukkan bahawa setiap pendengki berdosa. Dan bahawa kedengkian merupakan ungkapan tentang sifat hati, bukan tentang perbuatan. Jadi bila sebut hasad itu sebenarnya, dia bukan perbuatan, bukan lidah. Lidah itu dan juga perbuatan itu adalah dipanggil menterjemah saja hasad dan hati. Hasad itu asal-asalnya adalah penyakit hati. Jadi sebab itu sekalipun kita tidak terjemahkan dalam bentuk ucapan ataupun tindakan dalam bentuk komplot untuk memusnahkan orang yang kita hasad itu, tetap kita berdosa, iaitu dosa hati. Sehinggalah hati kita membenci dengki itu, barulah hati kita tidak berdosa, bersih. Jadi jika dikategorikan setiap orang yang ingin berbuat buruk kepada seorang Muslim adalah pendengki. Sebaiknya dia terjemah, setiap orang yang menginginkan keburukan menimpa seorang Muslim, dia adalah pendengki. Walaupun dia tak buat apa-apa, tapi hati dia menginginkan seorang Muslim yang lain sakit, rugi, ditimpa keburukan, maka dia adalah hasid, pendengki. Jadi ia dikategorikan berdosa semata-mata kerana kedengkian hati tanpa perbuatan. Mana sekali pun belum menjelma bentuk perbuatan. Masih menjadi perbahasan ijtihad. Mana khilaf dia panggil dalam masalah ini. Kalau dia dah menterjemah dalam bentuk ucapan perbuatan, dia mengumpat orang yang dia hasad itu dan dia melakukan komplot, itu tidak ada khilaf bahwasanya dia berdosa. Tapi kalaulah dengki itu hanya bersarang dalam hati, belum diterzahir dalam bentuk ini, ada ijtihad ulama. Sebagai ulama kata belum dosa. Tapi kata dia, pendapat yang lebih kuat adalah apa yang kami sebut tadi, iaitu berdosa. Dosa hati. Jadi sebab itu, untuk kita bersihkan kita daripada dosa hasad sepenuhnya, selain daripada kita mesti kawal lidah kita, kawal anggota kita, kita juga mesti menghadirkan perasaan benci terhadap hasad itulah hati kita. Barulah bersih sepenuhnya. Dalam arti lain, jangan ada langsung hati kita
satu keinginan untuk melihat orang yang sedang mengecapi nikmat itu, nikmat itu hilang daripada dia. Kerana itulah hakikat dengki. Dengki ini adalah tamanni zawal ni'mah. Ya, mengharapkan hilangnya nikmat daripada orang yang kita dengki. Dari sini anda telah mengetahui bahawa dalam menghadapi musuh di sini tidak semestinya bermakna musuh dalam makna orang kita lawan. Makna musuh ni adalah orang yang kita iri, dia panggil. Orang yang kita iri atau berdengki kepada dia. Yang kita tidak suka kepada dia dengan sebab dia diberi nikmat oleh Allah. Dalam menghadapi orang yang kita iri itu, anda berada dalam 3 keadaan. Ya, mana manusia ni ada dalam 3 keadaan. Yang pertama, tabiat anda menginginkan keburukan mereka. Makna bila kita iri kepada dia, maka menjadi tabiat kita tu inginkan dia ditimpa keburukan. Tetapi akal anda benci keinginan tersebut dan kecenderungan hati anda kepadanya. Sehingga anda benci diri anda. Mana kecenderungan hati anda untuk membenci. Bila lahir dalam perasaan hasad itu, lalu kita bagi tahu kepada diri hati kita, wahai hati, hasad ni dibenci oleh Allah. Maka kamu sendiri pun kena benci sifat itu. Jangan bagi ada dalam hati kamu. Ya. Sehingga hati kita pun cenderung untuk turut membenci hasad itu. Dan anda ingin mendapat alasan untuk menghilangkan kecenderungan tersebut dari anda. Dan maka kita pun mencarilah. Buatlah sesuatu supaya hasad itu hilang daripada hati kita. Hal ini secara pasti dimaafkan. Kerana hal tersebut tidak termasuk dalam ikhtiar lebih jauh dari itu. Jadi perasaan bibit hasad ini dimaafkan. Ya. Bila dia datang, sekadar dia datang itu kemudian kita padamkan, maka sekadar yang datang yang pertama tadi itu dimaafkan kerana dia tidak masuk dalam ikhtiar. Ya. Mana kita tak akan mampu untuk kita membendung hasad itu daripada hadir langsung, itu tak akan mampu. Jadi sekadar dia hadir tanpa kita berikhtiar, kadar itu dimaafkan. Ya. Asalkan kita menghadirkan kebencian selepas itu. Dia hadir tanpa ikhtiar kita. Dia hadir. Syaitan datang kepada kita. Kamu tak asari hati kan tentang dia, tengok dia. Ya. Kehadiran itu bukan dengan ikhtiar kita. Dimaafkan. Dengan syarat kita menghadirkan perasaan benci. Kita kata, wahai hati, jangan kamu terikut-ikut dengan godaan syaitan itu. Kerana hasad yang dibenci oleh Allah. Kau mesti turut sama bencinya. Maka hati pun cenderung benci hasad itu. Maka tak ada apa-apa. Ya. Tapi macam mana tadi lontaran kedengkian, lintasan hati kedengkian tadi dimaafkan. Kerana itu di luar daripada ikhtiar kita. Di luar daripada kawalan hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, anda menginginkan hal itu dan menampakkan kegembiraan atas keburukannya dengan lisan dan anggota badan anda. Ini jelas merupakan kedengkian yang dilarang. Jelas sangat-sangat. Syaitan membawa masuk kedengkian. Sepatutnya kita benci, tapi tidak. Kita gembira. Ya, kita menyahut hasutan syaitan tadi. Kemudian, bukan sekadar kita gembira, bahkan kita menterjemahkan, mentafsirkan, menjelmakan dalam bentuk umpatan, bentuk komplot, melakukan sesuatu untuk dia hilang nikmat daripada dia. Maka ini jelas merupakan kedengkian yang diharamkan oleh syarak. Itu dua dah. Yang ketiga, antara dua pihak tersebut, mana kita berada di antara yang pertama tadi, di antara yang kedua, tengah-tengah. Yang ini anda mendengki dengan hati. Okay, datang. Dia panggil, datang suara daripada syaitan. Dan kemudian kita tidak membenci hasutan syaitan itu. Mana kita pun memang hati kita nak dia rugi. Tapi tidak menjelma dalam bentuk action. Tidak menjelma dalam bentuk reaksi. Cuma dia bersarang hati kita.
keinginan untuk melihat hilangnya nikmat tersebut. Ya. Yakni anda mendengki dengan hati tanpa mencela diri anda atas kedengkian tersebut, juga tanpa mengingkari hal tersebut, tetapi anda menahan anggota badan anda dari mentaati tentang kedengkian. Ini masih menjadi perselisihan antara ulama. Sebagian ulama berkata, selagi mana dia hanya bersifat hati, ya, belum diterjemah dalam bentuk perbuatan anggota, maka tidak berdosa. Tapi pendapat yang kuat, kata dia, bahawa ia tidak terhindar dari dosa. Sesuai dengan kadar kuat dan lemahnya kedengkian yang ada, tambah sikit dalam hati. Jadi, untuk mengelakkan dosa, walaupun tidak sebesar dosa dipanggil dosa orang yang mendengki dengan menterjemahkan, tapi masih tetap berdosa, dosa hati. Jadi untuk mengelakkan kita berdosa, maka kita kena buat dua lah. Bila datang saja hasutan syaitan supaya kita iri, terdengki pada orang lain, kita kena buat dua benda. Yang pertama, membenci. Menepis perasaan itu. Menepis perasaan tersebut. Iaitu menzahirkan kebencian. Kita beritahu pada hati kita, wahai hati, iri atau hasad ini dibenci oleh Allah. Kamu juga mesti membenci kerana dia dibenci oleh Allah. Yang kedua, kita menjaga anggota kita daripada kita bertindak meraihkan kerana termakan hasutan syaitan. Yang Allah kulihat tentang sekalian, bila kita dah menjaga hati di peringkat awal lagi, maka insya-Allah dia tak akan berlakulah reaksi anggota tersebut. Cuma kita bahaskan di sini bagaimana untuk kita bersih sepenuhnya daripada dosa hasad, iaitu dengan membenci dan juga dengan tidak melakukan sebarang, tidak mengeluarkan sebarang ucapan ataupun perbuatan yang mana yang menzahirkan bahawasanya kita berhasad dengan seseorang. Demikianlah tuan-tuan sekalian, kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah SWT kerana selesai dah kita yang keempat, iaitu hasad, dan selepas ni kita akan masuk yang kelima, iaitu ujub, kagum dengan diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jumpa lagi lah insya-Allah dalam bacaan yang berikut.